Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, walau di mana saja berada. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu, cicit ke kalau ada, di mana saja berada. Mak Jah sentiasa mendoakan supaya sentiasa sihat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan yang paling penting anak-anak, semoga kita semuanya mendapat redha dan rahmat Allah, kerana itu yang paling penting di dalam dunia ini, ya anak-anak. Yang lain orang kata sampingan saja. Sebab hidup di dalam dunia ni, kita kena meneruskan hidup kita, kena cari rezeki, kena berusaha baru dapat rezeki. Tetapi yang paling penting, apa yang kita buat tu, kita kena fikir supaya kita mendapat rahmat Allah, redha Allah. Jadi kita sebagai manusia, kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Ada kita buat yang salah ke, silap ke, supaya kita setiap hari kita perbaiki diri kita, ya anak-anak. Jadi kita bertemu lagi pada minggu ini. Mak Jah seperti biasa, Alhamdulillah. Mak Jah ni sehat, Alhamdulillah. Sehat-sehat orang tua kan. Jadinya anak-anak minggu ini seperti biasa. Kalau anak-anak semua di luar sana, bila ternampak je muka Mak Jah ni, tak adalah ingat benda lain, ingat misteri kan anak-anak. Kerana Mak Jah ni memang dah sinonim dengan kisah-kisah misteri, di merata-rata lah yang Mak Jah alami, dan juga kadang-kadang dialami oleh kawan-kawan, rakan-rakan kita je anak-anak, ya. Jadi pada minggu ini Mak Jah seperti biasalah nak bercoloti sikit mengenai kehidupan kita lah, ya. Kita Alhamdulillah, kita masih hidup di muka bumi ini, dan juga ada juga manusia yang dah meninggalkan kita. Jadi Mak Jah pada minggu ini, Mak Jah sebenarnya Mak Jah baru saja pergi ke Pulau Pinang. Jadi Mak Jah berkesempatan, Mak Jah diajak oleh anak Mak Jah, Mikael Andre, pergi ke War Museum. Dia museum perang. Jadi memang sekejap lagi Mak Jah cerita apa yang berlaku kat sana. Seram anak-anak, memang menakutkan, memang seram. Kejap lagi Mak Jah cerita, okey. Jadi anak-anak, pada minggu ini kan, Mak Jah nak berceritalah, oleh kerana kan baru pergi daripada War Museum tu. Mak Jah nak bercerita pasal War Museum. Jadi untuk pengetahuan anak-anak, yang Mak Jah tahulah, muzium perang ni, dia ni dibina oleh tentera British. Sebagaimana yang anak-anak tahu, dulu negara kita dijajah oleh British kan. Jadi mereka telah membina kubu pertahanan mereka di Pulau Pinang lah, di Batu Maung. Dia kalau dia, sebab dia di atas bukit, ya anak-anak, memang selalunya orang British, tentera-tentera British ni, dia akan membina
dia punya kubu dia tu memang di atas bukit dan dia tidak berjauhan dengan laut. Kenapa? Kerana dia nak tengok musuh dia senang. Jadi War Museum ini adalah dia punya kubu, salah satu kubu pertahanan dia yang dia bina pada tahun 1930. Jadi tentera British ni dia nak bina kubu pertahanan ni, dia macam-macam lah dia punya dia simpan alat-alat, dia punya meriam dia, alat-alat yang orang kata dia punya pistol lah, segala bagai bom apa semua dekat kubu dia tu. Jadi dia dibina oleh banduan. Banduan mengambil masa selama 7 tahun. Tahu anak-anak, lama tu nak bina kubu tu, kerana kalau mana anak-anak yang pernah pergi ke War Museum tu, mereka tahulah memang dia sangat unik. Sangat unik, dia sangat strategi dalam peperangan lah, sangat strategi. Dia ada kubu bawah tanah dia ada tempat simpanan senjata, simpanan bom, dengan dia punya macam gaya terowong bawah tanah dia memang kecil. Mak Jah pun tak berani nak masuk. Tapi nak bina benda tu lama anak-anak, 7 tahun. Dan banduan lah yang tukang binanya. Tetapi sayangnya anak-anak kan, banduan ini dibunuh. Kerana apa anak-anak? Kerana tentera British ini tidak mahu rahsia kubu itu bocor, dan banduan-banduan itu pun dibunuh kerana tidak ada siapa pun yang tahu rahsia kubu itu, hanya mereka saja yang tahu. Jadi di situ pun kita sudah menampakkan kengerian tempat tu. Tempat tu maknanya tempat tu awal-awal pembinaan dia pun dah rasa sangat menyeramkan. Bila orang tu buat sesuatu, lepas tu kita bunuh sebab tak nak bocor rahsia. Itu pun sudah sangat menakutkan ya anak-anak. Jadi Mak Jah pun masa tu berkesempatan lah pergi ke War Museum tu, dan Mak Jah lihat dengan mata kepala Mak Jah sendiri. Kerana pasal apa? Mak Jah mula-mula memang Mak Jah tak nak pergi anak-anak, sebab Mak Jah ni dah tua kan. Nak jalan lama-lama dengan tempat yang tidak begitu orang kata lokasi dia bukanlah dia ada naik tangga, turun tangga dengan ketinggian yang begini. Jadi kita orang tua ni kita macam malas. Tapi memandangkan kubu War Museum ni adalah War Museum yang paling berhantu di Asia. Jadi Mak Jah ni minat cerita-cerita mistik ni. Jadi Mak Jah menyahut sabaran tu. Mak Jah pun pergi ikut anak Mak Jah dan suami Mak Jah. Jadi bila kami pergi tu anak-anak, dia tidak, memanglah kita tak berani pun kalau nak pergi malam. Katanya dulu mungkin dia orang ada buka juga sampai malam. Siapa yang berani tu bolehlah pergi malam. Tapi sekarang ni Mak Jah tak tahulah sebab zaman-zaman sekarang ni. Tapi masa Mak Jah pergi tu sekitar pukul 3 petang lah. Tak adalah orang kata malam. Tapi Mak Jah pun bila mula-mula masuk, bila kami dah bayar tiket apa semua kan, jadi dia ada penerangan. Orang yang kaunter tiket tu dia menerangkan sejarah tempat tu. Jadi Mak Jah dah seram dah, kerana dia kata pada tahun 1941-42 ni Jepun ambil alih tempat kubu tu. Kerana apabila pihak British dah kalah masa Perang Dunia Kedua, apabila Jepun pula memerintah negara kita selama 2 tahun lebih, Mak Jah, seingat Mak Jah, mereka ambil alih kubu tu, dan kubu itu tadi dijadikan tempat penyeksaan anak-anak. Anak-anak bayangkanlah, di dalam kubu itu beratus-ratus manusia diseksa yang orang kata tidak ada peri kemanusiaan.
dipancung kepala. Tahu je lah pada zaman perang macam tu, macam mana tentera Jepun pada masa itu menyeksa tahanan-tahanan mereka di kubu itu anak-anak. Jadi Mak Jah pun memang rasa nak masuk. Orang kata nak balik pun ada, tapi nak buat macam mana kan, dah beli tiket. Jadi bila Mak Jah masuk anak-anak, Mak Jah memang kagum tapi menakutkan, menyeramkan anak-anak, kerana bangunan dia ialah di kubu tu tadi memang orang kata memang asli, memang bukan dibuat balik, tak ada, memang original daripada zaman itu sehinggalah ke zaman sekarang. Dia memang asli. Dia tidak diubah suai. Jadi Mak Jah masuk pun dah seram dah anak-anak. Dia jalan, dia macam-macam ada. Ada yang satu tempat tu kita kena masuk bawah dia. Dia macam terowong masuk, lepas tu dia keluar dekat tempat lain. Itu pun gelap anak-anak. Lepas tu kecil, ada sebesar badan kita ni. Kalau orang sihat sikit macam Mak Jah ni agak susah sikit nak jalan, tapi dia gelap dan dia sangat menakutkan. Dan itu bukan saja, dia macam-macam ada kat dalam tu. Ada macam gaya tempat dia punya orang British tu lah, tempat macam office dia. Lepas tu ada juga hospital dia dekat situ, tempat rumah sakit lah tapi kecil lah. Lepas tu ada juga tempat penjara pun ada dekat situ. Lepas tu ada pula tempat pancung kepala anak-anak. Zaman Jepun, masa Jepun ambil alih tu, dia tempat pancung kepala. Orang yang dia nak pancung kepala tu dekat situ. Lepas tu ada tempat yang dia nak gantung orang pun ada dekat situ, bawah-bawah pokok tu. Dan pokok-pokok dekat situ semua pokok-pokok yang dah lama, yang memang daripada zaman tu. Memang pokok tu dah jadi memang besar, memang macam pokok yang pusaka gitu. Jadi tempat tu memang sangat menyeramkan. Lepas tu bila kita jalan lagi, kalau kita macam kuat kan, larat boleh jalan ke bawah-bawah dasar dia. Jadi mana yang larat tu bolehlah pergi ke bawah. Yang dekat atas tu ada tempat yang orang kata meriam masa dia nak tembak. Kalau ada musuh dekat laut Selat Melaka tu, itu. Tapi dekat situ yang misteri dia sikit anak-anak. Sebab apa? Bila Mak Jah pergi ke tempat yang dia macam yang bulatan tu, dia bulat, dia tempat meriam dia bila dia nak tembak musuh-musuh dia tu, dengan dia dekat situ dia ada satu tempat pegawai dia. Tempat pegawai British ni, dia ada macam tempat dia macam tak ada besar sangat, dia ada macam blok-blok sikit. Tapi tempat tu ni yang Mak Jah muskil ni. Tempat tu dia tak bagi kita masuk ke dalam tu. Dia bubuh kain berwarna merah. Tapi Mak Jah tanya anak Mak Jah Mikael, sebab dulu dia pernah pergi, dia kata dulu tempat tu dia tidak dibubuh dengan kain merah. Ini dia dah tak bagi masuk ke dalam. Jadi macam ada misteri yang berlaku dekat situ. Sebab apa? Bila Mak Jah pergi ke kawasan tu, dia sangat suram. Dan energi dia tidak bagus. Bulu rumah kita jadi macam tegak, macam meremang kan. Kita boleh rasa kan kalau energi tu macam tak baik kan. Jadi Mak Jah dah dapat rasa dah. Lepas tu dekat dalam tu Mak Jah hintai-hintai kan. Dia adalah replika macam tak tahulah betul ke replika ke hantu ke, Mak Jah tak tahu. Tapi Mak Jah nampak ada replika macam patung macam Jepun dekat dalam tu, dengan uniform dia. Tapi Mak Jah pandang. Bila Mak Jah pandang lama, ialah mungkin mood kita, perasaan kita, askar Jepun tu macam nampak macam sangat menggerunkan, memang sangat mengerikan. Mak Jah tak nak lama dekat situ, kerana sangat suram. Dan dia buat bulu rumah Mak Jah tegak, bulu tengkuk semua tegak. Lepas tu Mak Jah cakap dengan Mikael, jomlah kita pergi tempat lain. Masa kita pergi pula naik ke atas tu, kita pergi pula tempat yang Jepun pancung kepala tu. Dan dekat situ lagi lah anak-anak,
kita boleh rasa bulu roma kita ni macam seram sejuk. Tapi tak lama lepas tu suami Mak Jah dia macam tiba-tiba dia dah dia macam perangai dia macam budak-budak. Dia penat. Dia kata penat macam tu. Mak Jah kata kenapa dia dah jadi macam luar biasa. Kita orang pun diam je lah kan. Tapi Mak Jah ni yang Mak Jah sangat pelik apabila dia dekat situ, anak-anak dekat tempat pancung kepala tu, dengan tempat gantung tu, dekat depan dia tu dia ada macam rumah sakit. Dia tulis dekat situ. Ni tempat macam gaya klinik dia lah, rumah sakit. Dia ada belakang tu ada pokok. Okey. Lepas tu tapi suami Mak Jah dia dah macam tak nak pergi lagi, nak balik dia nak balik dah sebab nak cari arrow jalan yang balik tu kan. Mak Jah kata tapi Mak Jah ni macam terpanggil ke suatu lorong tu. Mak Jah nak pergi juga situ. Suami Mak Jah marah, janganlah pergi sana. Tapi Mak Jah tak boleh, nak pergi juga. Mak Jah suruh Mikail temankan Mak Jah, Mami nak pergi sana. Mak Jah rasa macam terpukau tu anak-anak. Mak Jah nak pergi juga ke situ. Jadi Mak Jah pun ajak Mikail sebab tak ada orang kan, macam sunyi je. Mak Jah pun pergi ke situ. Masya Allah anak-anak, Masya Allah. Apa yang Mak Jah nampak kan anak-anak adalah dia macam barek. Barek tu macam quarters lah. Dia kecil aje. Dia tulis dekat situ Malay Barrack. Mak Jah sangat sedih anak-anak. Bila Mak Jah pergi ke situ, perasaan Mak Jah sangat sayu, sangat sedih. Tak tahu kenapa dia macam, kalau anak-anak pernah ingat dulu di YouTube yang sebelum ni, Mak Jah pernah cerita Mak Jah pergi ke suatu masjid yang lama masa Mak Jah buat filem Embun. Itulah perasaannya, kerana perasaan yang sangat sayu, yang sangat sedih. Rupa-rupanya tempat itu macam melambai-lambai Mak Jah untuk pergi, kerana tempat itu adalah tempat Malay, tempat orang-orang Islam, quarters mereka. Ya Allah anak-anak, Mak Jah rasa sangat sedih. Lepas tu suami Mak Jah pula bising. Dia bising balik dia bising. Mak Jah dah macam terpinga-pinga. Tapi Mak Jah, ya Allah, Mak Jah sempat Mak Jah baca doa, Mak Jah baca Fatihah. Mak Jah rasa, ya Allah, ya Tuhanku, aku sedekahkan Fatihah ni kepada siapa saja orang Islam yang ada di barek ini. Mak Jah rasa macam nak menangis anak-anak. Anak-anak tahu tak, selepas Mak Jah buat begitu, Mak Jah nampak tempat itu bercahaya anak-anak. Ya Allahu Akbar. Perasaan yang Mak Jah tak boleh nak rungkaikan, tetapi hati Mak Jah rasa sangat lega. Ya Allah, patutlah perasaan aku melambai-lambai, tempat tu macam melambai-lambai Mak Jah. Jadi Mak Jah pun nak balik lah sebab suami Mak Jah ni dah macam bising. Dia tak larat dah. Dia kata, okey, kita pun cari jalan keluar lah. Kita cari jalan keluar. Lepas tu lama juga anak-anak. Sebab apa? Untuk cari jalan keluar ni, kalau tak kena gaya boleh sesat. Sebab dia banyak arrow. Lepas tu kita betul-betul kita kena tengok peta dia. Jadi Alhamdulillah kan, anak-anak kami pun jumpalah jalan keluar. Tapi struggle jugalah anak-anak untuk nak cari jalan keluar. Dan kita, sebab kita tak ada tourist guide. Kalau pelancong dia ada bawa tourist guide kan. Ini cari sendiri. Okey, Alhamdulillah bila dah keluar, Mak Jah rasa sangat lega dan sangat muhasabah diri, kerana mereka dulu yang di zaman itu yang diseksa, tak tahulah apa yang berlaku kepada mereka. Dan kita rasa, ya Allah, beruntungnya kita hidup di zaman sekarang ini kan. Jadi habislah cerita dekat situ. Lepas tu suami Mak Jah pun lega, dah masuk dalam kereta. Tapi okey, cerita dia tak habis lagi anak-anak kerana suami Mak Jah kata, dia tanya Mak Jah, dia kata, tadi nampak tak? Dia kata, dekat atas
klinik tu tadi yang Mak Jah kata dia ada macam bukan bangunan lah, dipanggil macam quarters, tapi dia macam klinik. Itu adalah dispensary untuk macam pesakit-pesakit. Dia okey, di sini tempat gantung, ada pokok besar, ni tempat gantung, dan ini klinik. Dia kata, dia tanya Mak Jah, tadi dekat atas klinik tu, suami Mak Jah tanya, ada macam orang, dia macam orang yang dah, dia kata macam replika, tapi macam orang, dia kata. Tapi yang kepala dia dah berkecai, berdarah-darah macam tu. Mak Jah kata, mana ada orang? Jadi suami Mak Jah ni, dia kata ada, dia kata ada satu, dia pun tak tahu nak cakap apa, tetapi ada macam satu, tak tahulah replika ke orang ke, dia kata yang sangat menakutkan, yang kepala dia berkecai macam berdarah dekat atas bumbung yang klinik tu tadi. Tetapi Mak Jah macam tak berapa perasan sangatlah. Sebab apa? Dekat situ ada banyak replika. Adalah replika Jepun, ada dekat kuarter India tu ada replika ular besar. Jadi Mak Jah tak ambil pot jugalah. Mak Jah kata, tak tahulah, mungkinlah tak perasan. Tapi seingat Mak Jah, memang tak ada apa-apa dekat atas klinik tu. Memang tak ada apa-apa. Memang dia macam dia bumbung, tapi dia tak ada apa-apa replika dekat situ. Selalunya replika dia orang letak dekat bawah, adalah macam-macam lah, ada gambar-gambar ke apa. Mak Jah tanyalah, gambar ke apa? Bukan. Dia kata bukan, dia macam patung ke apa ke, dia tak tahu, tapi kepala tak ada, dah berkecai, macam kena pecah, kena pukul macam tu. Lepas tu kita orang macam tak sedar hati lah. Tapi Mikael, dia ambil gambar semua, ada putih-putih dia ambil. Kami tak puas hati, kami play balik putih-putih yang Mikael ambil. Memang tak ada anak-anak, memang tak ada apa dekat atas bumbung tu. Jadi apa yang dia nampak anak-anak, wallahualam. Jadi kita pun dah macam tergamam. Lepas tu Mak Jah pun tak puas hati. Mak Jah pun pergilah tengok, Google balik, tengok kisah-kisah orang yang pergi kat sana. Rupanya anak-anak macam-macam orang pernah jumpa di situ. Ada kisah satu family ni, dia tak tahu, keluarga dia jumpa orang Jepun, askar-askar Jepun, tapi orang lain tak nampak. Ada juga yang jumpa Jepun berdarah-darah macam tu. Rupanya anak-anak dia tempat ni bukan saja malam saja dia menjelma, rupanya siang pun kalau orang tu hijab dia terbuka pada masa tu, dia boleh nampak. Maknanya tempat ni memang patutlah dia dapat gelaran muzium paling berhantu di Asia. Memang berhantu anak-anak. Jadi kalau anak-anak yang tak pernah pergi, yang nak mencabar keimanan kita untuk pergi, silalah pergi. Kerana mana tahu kalau anak-anak, ada setengah tu anak-anak tu suka melihat benda-benda macam ni. Kalau hari tu hari anda, bolehlah ternampak benda-benda yang berkeliaran. Maknanya benda-benda ni sentiasa berkeliaran di masa kita sedang melawat muzium tu. Dia ada di mana-mana. Cumanya kalau ada orang tu nampak, dia nampak. Kalau dia tak nampak, dia tak nampak. Tetapi Mak Jah, dia buat perasaan Mak Jah begitu. Sebab Mak Jah ni kadang-kadang Mak Jah ni tak ada nampak, tapi rasa Mak Jah sangat kuat. Tetapi banyak tempat di situ yang Mak Jah rasa bulu roma memang naik, memang meremang. Tapi Mak Jah pun doa supaya tak nampaklah apa-apa, kerana Mak Jah ni penakut. Jadi itulah dia, anak-anak, cerita yang Mak Jah nak kongsikan dengan anak-anak pada minggu ini. Jadi sebelum Mak Jah mengundurkan diri, Mak Jah ucapkan terima kasih
kepada anak-anak yang sudi mendengar cerita Mak Jah, yang sentiasa komen, semuanya Mak Jah baca tahu anak-anak, walaupun Mak Jah tak dapat nak balas, tak ada kesempatan nak balas, tapi Mak Jah baca semuanya. Mak Jah sayang semua anak-anak Mak Jah di luar sana. Jadi jangan kecil hati kalau Mak Jah tak dapat nak balas nak apa. Mak Jah ni orang tua, jadi tak pandai benda-benda macam tu. Tapi Mak Jah sangat-sangat menghargai apa-apa saja yang anak-anak luahkan kepada Mak Jah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anak-anak di luar sana sentiasa dipanjangkan umur, sihat walafiat, murah rezeki, dan sentiasa ceria selalu anak-anak. Dan kita sentiasa bersyukur kepada Allah sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan, insya-Allah. Tapi ingat pesan Mak Jah anak-anak, kita hidup di dunia ni jangan leka tau, kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.